Al-Quran menerangkan proses wahyu dan apa yang para rasul diutus untuk sampaikan kepada semua umat manusia sepanjang zaman. Mereka diutuskan untuk membuat manusia dengar. Sebelum para rasul mempunyai apa-apa untuk diperlihatkan kepada umat manusia, secara asasnya, para rasul menyuruh manusia untuk mendengar dahulu. Sebab itulah sesiapa sahaja yang beriman di sepanjang zaman akan menyatakan ayat yang sama, Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Al-Quran akan sentiasa menyeru, Fastami'u lahu. Dengarlah ia. Ia akan mengkritik mereka yang tak mendengar ayat Allah atau sesiapa sahaja yang sengaja menjarakkan diri mereka daripada Rasulullah SAW dan mereka tak dengar. Atau apabila mereka mendengar, mereka tidak mendengarnya dengan teliti. Ia juga akan mengkritik hipokrit yang telah mendengar, tetapi hakikatnya apabila Rasulullah SAW sudah habis berkata dan berlalu pergi, mereka ini pula berkata, Maza qala anifah? Apakah yang dia sebut tadi? Ia adalah kerana mereka ini sebenarnya tidak mendengar. Mendengar adalah sebahagian besar daripada selamatnya akhirat kita. Ia seruan iman. Pada akhirnya, Al-Quran ialah kehidupan Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun sebagai Rasul. Apakah itu Al-Quran? Ia adalah bunyi. Dahulu kala, mereka tiada buku. Mereka tiada apa-apa bentuk tulisan. Mereka juga tiada tafsir. Yang mereka dengar hanyalah bunyi. Itu sahaja. Malah kaum jin, pendedahan Al-Quran terhadap jin, mereka menyatakan, Inna sami'na Qur'anan ajabah. Kami mendengar Al-Quran yang unik, bacaan yang unik. Kami berkata, Sami'na munadiyayuna dilil imani an aminu birabbikum fa'amanna. Kami telah mendengar Rasul yang menyeru kepada iman, maka kami pun beriman. Semuanya tentang pendengaran. Ia sangat penting untuk difahami. Kerana apabila anda mendengar sesuatu perkara dan berfikir tentangnya, ia akan dapat mengubah pandangan anda terhadap sesuatu. Persepsi anda berubah berdasarkan apa yang anda dengar. Jadi, jika anda dengar sesuatu berkali-kali, contohnya seperti sekarang ini, sebagai contoh sahaja ya, seseorang yang mendengar radio Fox News setiap hari untuk beberapa jam, ia akan mengubah pandangannya terhadap sesuatu. Mungkin apabila dia memandu, dia terlihat wanita yang memakai tudung atau seseorang yang berjanggut, pandangannya terhadap apa yang dia lihat sangat berbeza berbanding jika dia mendengar sesuatu yang lain. Apa yang kita dengar boleh dipanggil sebagai propaganda. Anda juga boleh memanggil ia apa-apa saja pun. Apa-apa sahaja maklumat yang sentiasa anda dedahkan kepada telinga anda, semestinya ia akan mempengaruhi fikiran anda. Dan dengan mempengaruhi fikiran anda, ia juga akan mempengaruhi persepsi anda. Al-Quran menjelaskan fenomena ini. Al-Quran menjelaskan orang yang mempunyai mata. Wahum la yubsirun. Mereka ada mata. La yubsiruna biha. Mereka ada mata tetapi tidak melihat dengannya. Mengapa Al-Quran menyatakan mereka mempunyai mata tetapi tidak melihat dengannya? Al-Quran membuatkan kita mendengar dan membuatkan kita berfikir tentang benda yang mudah seperti rumput. Tanah tandus yang ditumbuhi rumput dan tumbuh-tumbuhan. Ia memberi peringatan kepada kita bahawa suatu hari nanti kita akan dikebumikan ke dalam tanah tandus itu dan kita akan dibangkitkan semula. Jadi, hari pengadilan kelak, hari kebangkitan, hari kita dihidupkan kembali ialah peringatan yang berterusan. Setiap kali anda melihat kehijauan tumbuhan di muka bumi, setiap kali kita melihat pokok, bunga, rumput, ia sebenarnya peringatan untuk hari kebangkitan. Pandangan kita terhadap rumput telah berubah. Pandangan kita terhadap pokok telah berubah juga. Persepsi kita telah berubah. Tetapi pula bagi mereka yang tidak pernah mendengar peringatan ini, mereka juga melihat rumput. Mereka juga melihat pokok. Mereka juga melihat benda yang sama seperti kita. Dan mereka mungkin tahu, mungkin mereka itu ahli botani. Atau mereka belajar tentang tanam-tanaman dan mereka boleh beritahu lebih lanjut tentang maklumat saintifik tentang tumbuhan itu. Mereka boleh beritahu tentang spesies pokok itu, kawasan yang ia tumbuh, usia pokok dan sebagainya. Tetapi mereka tidak dapat melihat seperti mana orang yang beriman dapat melihat. Oleh kerana itulah mereka buta mata. Mereka ada mata tetapi mereka tidak dapat melihat. Maksud saya, apa yang anda selalu dengar,
sudah semestinya akan memberi kesan kepada cara anda melihat sesuatu. Jika kita tidak sentiasa berada dalam keadaan yang kekal untuk mendengar Al-Quran, jika kita tidak selalu mendengar Al-Quran, maka kita tidak akan dapat melihat dunia sebagaimana apa yang Al-Quran mahukan kita melihat dunia. Tahukah anda apabila anda lama meninggalkan Al-Quran, pandangan anda akan menjadi lapuk dan lama-kelamaan ia akan berubah. Hanya dengan kerana kita percaya, hanya kerana kita terima untuk beriman dan percaya Al-Quran itu adalah firman Allah, tak bermakna kata-kata itu kita tak perlu dengar selalu dengan telinga kita supaya kita dapat sentiasa memikirkan tentang ia. Saya bukan hanya berkata, dengan sahaja CD bacaan Al-Quran, ia memang juga bagus, anda patut buat begitu. Atau muat turunnya di dalam telefon. Atau dengar di dalam kereta. Kesemua cara itu bagus. Tetapi apa yang sebenarnya saya maksudkan adalah tentang pemahaman mesej Al-Quran tersebut yang masuk ke dalam telinga anda. Apabila mesej Al-Quran dapat selalu masuk dalam telinga anda secara kerap, ia sebenarnya akan memberi kesan yang mendalam kepada pandangan kita. Tapi Allah bukan sahaja bercakap tentang pandangan, Al-Basar semata-mata, dia juga mengambil lagi satu langkah. Dia berkata, wal fuad. Dia berkata sebenarnya perasaan hati. Kata-kata Allah bukan sahaja dapat mengubah pandangan anda, ia juga dapat mengubah perasaan suka anda. Ia dapat mengubah perasaan kemarahan anda. Ia dapat mengubah perasaan cinta anda. Ia dapat mengubah perasaan benci anda. Ia juga dapat mengubah perasaan keterujaan anda dan juga dapat mengubah perasaan takut anda. Kesemua emosi-emosi itu akan dapat terkesan oleh pandangan anda dan pandangan anda akan dipengaruhi oleh apa yang anda dengar. Ia sebenarnya adalah proses 3 langkah: mendengar, melihat dan sejurus selepas itu tindak balas emosi. Tindak balas emosi yang kita miliki. Kenapa sangat penting agar kita ada hubungan yang kerap dengan mendengar peringatan dari Al-Quran? Sekurang-kurangnya kita dapat sesuatu faedah setiap kali solat Jumaat. Ia sebenarnya adalah sesuatu yang kita perlu amalkan beberapa kali setiap hari. Itulah sebenarnya tujuan solat. Untuk menambahkan bacaan Al-Quran kita. Selepas beberapa jam kemudian, baca lagi Al-Quran. Dan lagi selepas beberapa jam kemudian, baca lagi Al-Quran. Supaya pandangan dan juga emosi kita akan sentiasa dapat diselaraskan.